Okey. Okey, jadi apa-apa pun boleh ubah, katalah macam okey tadi kita cerita pasal Y, kita sedia tahu bahawa depan Y ni adalah 1. Sama juga dengan Z, depan Z ni adalah 1. Sama juga dengan X, depan X juga adalah 1. Mana-mana pun boleh ubah, yang hanya hurufnya saja kita sedia tahu depan dia adalah 1. Tapi dalam matematik, kita tak tulis 1 ni sebab dia macam janda sikit lah, macam pelik, macam asing lah. Jadi kita tak tulis. Tapi kita faham dia dikira 1. Okey? Jadi kalau awak tengok dekat sini, ini adalah negatif 3 tambah 1 akan dapat negatif 2. Dia try tekan kat kalkulator, kalau awak tak pasti. Jadi dapat negatif 2. Ini melibatkan tambah tolak. InsyaAllah kalau kita tak ada apa-apa masalah, hari ini kita belajar darab dan bahagi untuk ungkapan algebra. Okey, so contoh lain, saya bagi 6x tambah 2y tambah 3x tambah 6xy tolak y. Okey, cuba buat. Oh, kejap. Dia berlaku. Okey. Okey, alright. Cuba buat 6x tambah 2y tolak 3x tambah 6xy tolak y. Lebih sikit lah, lebih sikit. Tambah 2. Saja. Lebih sikit. Okey, cuba buat dan bagi saya jawapan. Okey, siapa nak cuba? Apa jawapan dia? Siapa nak cuba? Kita ada 14 orang. Siapa nak cuba soalan kat depan? Cuba je, cuba je. Siapa nak cuba dulu? Nabihan? Aisyah? Adina? Hazret Adam? Berapa orang dulu? Ramai. Bunyamin? Okey. Sofia dah bagi jawapan. Sofia dapat 3x tambah 6xy tambah y tambah 2. Okey. Yang lain sama tak jawapan macam Sofia ataupun awak dapat jawapan berbeza? Sama ke atau berbeza? Rustam? Okey, Bunyamin dapat sama Okey, alright.
Ain sama, Kristina sama. Okey. Okey, kita semak. Okey, jadi kalau awak dah biasa, awak tak perlu pindahkan pun, tak perlu rapatkan. Tapi untuk awal-awal ni lah saya galakkan, lebih baik kita rapatkanlah. So dia 6x dengan 3x, x dengan x dan y dengan y. Lepas tu xy tak ada kawan dan 2 pun tak ada kawan. Jadi 6 tolak 3, 2 tolak 1, tambah 6xy tambah. Okey, disebabkan dia tambah tolak, susunan tak kisah. Jadi kalau macam Sofia dapat macam ni kan, dia x tambah 6xy tambah y tambah 2, tak ada masalah. Kalau awak suka 2 ni kat depan pun awak boleh letak 2 tambah 3x tambah y tambah 6xy. Ikutlah sebab dia tambah, tak kisah. Tak ada masalah pun. Okey, jadi kita marilah kita sambung pembelajaran untuk hari ini. Awak baru tingkatan 1, jadi biasanya sepanjang awak membesar, awak biasanya lebih kepada mendengar dan mengikut. Tapi bila awak semakin membesar, awak kena buat keputusan sendirilah. Jadi keputusan awak yang awak buat tu terpulang. Sebab tu setiap orang mempunyai jalan hidup yang berlainan. Just because orang tu memilih jalan hidup yang berbeza, tak semestinya salah. Tapi jangan tidaklah kalau bercanggah dengan agama Islam tak boleh lah. Sama juga macam matematik. Macam ni lah. Maksudnya awak suka jawapan awak macam mana? Macam contoh kadang-kadang jawapan negatif 2x tambah 2. Contoh. Tapi saya tak suka negatif di kat depan. Saya suka positif di kat depan. Jadi terpulang. Boleh sama. Ini matematik. Tapi bila orang besar nanti, dia sama. Awak akan kena decide sendiri apa yang awak buat. Okey, jadi kita sambung ke contoh 8. Contoh 8 ni, saya dah bincang dah hari Isnin yang lepas. Saya bercerita tentang perkali. Jadi, contoh yang sama, saya gunakan contoh yang sama. 2M kuasa 2M. Ini adalah sama juga dengan 2M, M. Jadi, yang saya nak fokuskan adalah di sini. M kuasa 2. Ini yang saya nak fokuskan. Okey. Dalam algebra, okey. Kalau awak ada pemboleh ubah yang sama dan didarabkan, maksudnya didarabkan dengan pemboleh ubah yang sama lah, dia akan jadi macam ni. M darab M akan jadi M kuasa 2. Kenapa jadi kuasa 2? Sebab okey, ni saya pun cerita juga. Okey, ini awak cuba beri perhatian. Okey, sebab dia macam ni. Okey, sebab M ini dia sebenarnya adalah kuasa 1. Jadi apa-apa kuasa 1 pun masih lagi benda yang sama. Contoh, awak boleh try tekan kat kalkulator awak 2 kuasa 1. Awak mesti akan dapat 2. Okey, saya tanya macam mana nak buat kan? Kejap, saya ambil kalkulator. Okey. Dalam kalkulator awak, kuasa tu diwakili oleh ni. Atau kat jari saya ni. Okey, pilih. Butang ni. Tu dia, bila saya tekan. Okey, ini kuasa. Ini simbol kuasa. Okey. Jadi, kalau 2 kuasa 2 akan dapat 4. 2 kuasa 2 maksud tu darab 2 lah. Okey. Alright, tak apa. Kita nak cuba dengan kuasa 1. Jadi, dekat kalkulator awak tu, awak tekan 2.
Awak tekan simbol ini dan awak tekan 1. Awak akan dapat 2 juga. Macam ni. Okay, 2. Macam ni 2. Okay, lepas tu simbol kuasa 1. 2 kuasa 1. Jadi 2. Maksud dia sekarang apa-apa benda pun awak kuasakan 1, dia akan jadi benda tu juga. Okey, itu konsepnya. Itu yang pertama. Apa-apa kuasa 1 akan dapat dia juga. Itu konsep pertama. Dan yang kedua adalah M ni sebenarnya bukan M saja. Apa pun nombor, baik pemalar ke ataupun pemboleh ubah ke, semua ada 1. Tapi disebabkan dia kuasa 1, dia macam sama tak macam kes yang kita tulis contoh 1M. Macam janggal kan? Sama juga. Sebenarnya ini 2 kuasa 1, ini M kuasa 1. Okey? Jadi sama ada pemalar ataupun pemboleh ubah, ianya ada kuasa 1. Okey. Jadi M kuasa 1 darab dengan M kuasa 1. Apa terjadi? Disebabkan dia adalah pemboleh ubah yang sama, dia akan dapat 1 tambah 1. Sebab tu dapat M kuasa 2. Konsep ni penting sebab kita akan guna bila darab sebentar lagi. Sebab apa? Sebab dia 1. Jadi bila kita darab, dia akan tambah kedua-dua ini. Boleh follow? Nak cikgu explain sekali ke atau okey? Macam mana? Awak rasa macam mana? Okey Okey. Alright. Okay. Sebab kalau tak okey, awak kena beritahu cikgu sebab konsep ni penting. Tapi kalau tidak, kita sambung. Okey, alright. Okey, jadi sekarang saya nak tanya awak. Kalau M kuasa 2 darab dengan M, dapat apa? M kuasa 3. M kuasa 3. M kuasa 3. Betul. Betul. Yes, bagus. Awak akan dapat M kuasa 3 sebab apa? Sebab kita dah cakap tadi, ini sebenarnya mempunyai 1 di atas. Jadi kita akan 2 tambah 1. Awak akan dapat M kuasa 3. Okey? Yes, betul. M kuasa 3. Ya, betul. Jadi itulah konsep dia. Okey. Itu kita mampatkan dia. Maksudnya M darab M akan dapat M kuasa 2. Jadi kita boleh terbalikkan juga. Maka M kuasa 2 adalah M darab M. M kuasa 3 adalah M darab M darab M. 1 tambah 1 tambah 1 dapat 3. 1 tambah 1 tambah 1 dapat 3. Jadi kalau M kuasa 4 sama M benda yang sama. Okey. Benda yang sama. Okey, sekarang kita pergi ke contoh 8, dia up sikit. Dia up sikit sebab apa? Sebab dia bagi kita kurungan. Dia bagi kita 2x y tambah 5. 2xy tambah 2 dan 2xy tambah 5. Tiga-tiga ungkapan yang dalam kurungan ini adalah sama. Bila dia sama, dia juga
mempunyai kuasa 1. Kuasa 1 dan kuasa 1 dekat luar. Tak luar kurungan. Maka bila kita ungkapkan dia, kita mampatkan dia akan jadi 2xy tambah 5 kuasa. Tadi kita belajar setakat satu je, macam contoh xy. X lah. Kita belajar setakat satu je. Jadi x kuasa 3 bermaksud x darab x darab x. Tapi kalau x tambah 3 kuasa 3, maksudnya x tambah 3 darab x tambah 3 darab x tambah 3. Sebab apa? Sebab ini adalah benda yang sama. Sama je ni, sama x tambah 3 darab x. Sama juga dengan contoh 8. 2xy tambah 5, 2xy tambah 5, 2xy tambah 5. Dia akan jadi 2xy tambah 5 sendiri. Okey. Satu lagi yang saya nak cakap adalah kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, kebiasaannya darab antara dua kurungan dia tak akan tulis darab. Dia tak tulis darab. Jadi kan, dia tak tulis macam ni. 2xy tambah 5 darab 2xy tambah 5 darab 2xy tambah 5. Kebiasaannya dalam darab antara kurungan, dia tak akan tulis darab. Dia tak akan tulis darab. Dia kalau boleh nak lagi simple, lagi bagus. Jadi kalau awak jumpa macam ini antara kurungan ni, maknanya faham-faham yang dia adalah darab. Faham-faham dia adalah darab. Dia adalah darab. Tapi kalau awak tulis, ianya tak salah. Tak salah, tapi biasakan tulis macam ini. Biasakan tulis macam ini. Jadi contohnya kalau saya bagi awak x tambah 2 kuasa 2, maka awak akan tulis x tambah 2 x tambah 2. Awak boleh juga tulis x tambah 2 darab x tambah 2. Boleh, tapi saya galakkan biasakan tulis macam ini. Maknanya antara kurungan ni awak faham-faham yang ini adalah darab, jadi tak tulis. Kita nak kalau boleh penulisan kita lagi mudah. Tapi contoh yang ni pun ada lagi, tapi saya dah ter-advance sebenarnya. Kita tengah belajar nak mampatkan dulu. Tak apa, ini tak mudah, ini tidak mudah. Ini jadi maknanya kita ada 3 sebutan yang sama dan ianya darab, maka kita akan mampatkan dia jadi satu sebutan tapi kuasa 3. Kenapa kuasa 3? Setiap satu ni mempunyai kuasa 1 dan bila mereka darab, mereka akan tambah. Apa yang awak buat dan awak belajar sebenarnya ni, kita panggil dia indeks, hukum indeks. Tapi awak tak belajar secara rasmi lagi, belum lagi. Awak masih belum belajar secara rasmi. Awak akan belajar ini, tak silap saya kaitan 2 atau kaitan 3. Tapi sebenarnya apa yang awak buat ni adalah berkaitan dengan hukum indeks. Tapi tak apa, ini kita simpan tahun depan atau 2 tahun akan datang untuk awak fikirkan. Cuma just awak tahu macam tu je. Kalau ianya sebutan yang sama dan ianya darab, maka awak boleh mampatkan. Kalaulah macam ni, 2xy tambah 5 tambah 2xy tambah 5 tambah 2xy tambah 5. Ini tak sama dengan ini. Tak akan dapat ini. Tak akan dapat. Hanya darab saja yang dapat macam. Ini cerita dia akan jadi lain. Cerita dia akan jadi lain sebab apa? Sebab awak boleh buka kurungan dia. Sebab dia ni tambah. Bila tambah awak dah buka kurungan dia macam biasa. Masuk tambah macam biasa. Tambah macam biasa. xy dekat dengan xy. 5, 5, 5, 4, 15. Tak sama dengan ini. Sebab ini darab dia jadi macam ni. Contoh je. Okay.
Okey, jadi awak tengok latihan 8. Awak latihan 8. Tak ada T darab T. Okey, kita dah bincang disebabkan T nya darab, dia sama juga macam P 1 tambah 1. Maka 4 P kuasa 2. Okey, habiskan D, C, D, E. Kalau awak tak ada apa-apa soalan, saya nak awak habiskan B, C, D dan E. Kalau awak ada soalan, awak boleh tanya. Kalau awak ada soalan, boleh tanya. Kalau tak, cikgu nak awak cuba buat. Tak ada soalan, buat. Tak ada soalan, tanya. Saya tak ada kat depan whiteboard ni, tapi saya ada kat tepi. Saya baca je awak boleh check kalau just in case awak tulis apa-apa. Okey, di Zikri kita masuk tidak? Okey, di Zikri kita dekat latihan 8. Dekat latihan 8, baru enggak lah mula. Betul baru mula. Dan sudah. Okey, Hazril dah bagi jawapan. Yang pertama, B adalah Q kuasa 3 dan C, B tambah Q kuasa 2, D, PQ tolak RS kuasa 2 dan E, RS tambah ST kuasa 3. Okey, betul ke tidak? Okey, saya nak tengok kawan-kawan awak ni. Kawan-kawan yang lain dapat tak jawapan sama macam Hazril Adam ataupun ada yang tak sama? Okey, Christina dapat sama, Dina pun dapat sama. Marifan dapat sama, Luman dapat sama, Adina sama, Akil sama, Iman sama. Okey, rata-rata semua sama. Okey. Lain-lain sama Nabihan, Aisyah, sama Bunyamin pun sama Okey, alright, very good. Okey, cikgu minta maaf lah kalau cikgu tak habis sebut nama awak, tapi cikgu harap jawapan awak semua sama. Kalau tak sama, awak bagi tahu cikgu. Alright, tak sama, kena bagi tahu. Kita kena bincang. Okey.
Maksud saya kena explain lah macam nak buat sama ya. Okey. Jadi betul Q equals 3. Tak best. Q equals 3 dengan sama. Tengok dia buat darab tak salah. Okey je, tapi tengok yang bawah tak dia pun darab. Maknanya nak kata yang kalau awak buat macam ni pun tak salah, tapi biasakan macam ni. Biasakan macam ni. Ini benda sama kita tolak RS. So, 2 dan last kali ini adalah RS tambah S3. Masa kita ini betul. Okey, saya ada satu soalan untuk awak sebelum kita masuk ke contoh 9. Macam mana kalau saya bagi P tambah Q, P tambah Q, 2P tambah Q, siapa boleh jawab? Bukan siapa boleh jawab lah, cuba buat. Dapat apa? Orang rasa dapat apa? P tambah Q, 2P tambah Q. Dapat apa? Buat, cuba tengok. P tambah Q, P tambah Q, P tambah Q. P tambah Q kuasa 3. Okey, itu Dina punya jawapan. Okey, Kristina dapat 2P tambah Q kuasa 3. Okey. Okey, dua jawapan berbeza. Cikgu nak tengok kalau ada jawapan ketiga ke tidak. Okey, Amin kata P tambah Q kuasa 2 darab dengan 2P tambah Q. Sofia juga jawapan sama macam Amin. Okey, sekarang ni jawapan dia adalah jawapan Amin dan Sofia. Okey, Dina dan Kristina, cuba yang bagus. Bagus, tengok cuba. Tengok cuba. Konsep dia adalah dia hanya boleh tambah kalau ungkapan dia sama. Maksud dia dalam kes kita ni hanya ini dan ini je yang sama. Okay, jadi mereka ada kuasa satu. Dia pun ada juga kuasa satu. Tapi bila kita nak nampakkan dia, dia akan jadi P tambah Q 1 tambah 1 sebab dia darab. Dia adalah ungkapan yang sama. Ini tak sama. Bila dia tak sama, kita jangan usik. Ini sebab dia tak sama. Lain. P tambah Q. Jadi awak akan dapat P tambah Q kuasa 2 dengan 2P tambah Q. Okey. Kalau kita nak tengok dia sama, okey lah, ini saya nak tunjuk kat awak. Dia sama ke tidak? Nak tunjuk yang 2P tambah Q tu tak sama. Okey. P tambah Q dengan 2P tambah Q. Andai kata saya bagi P sama juga dengan 1 dan Q sama juga dengan 2. Andai kata saya bagikan nilai. Okay, jadi ini akan dapat 1 tambah 2 dan 2 ini 1 tambah 2. Maka awak dapat 3 dan 4. Tak sama. Dia tak sama. Dia je sama. Dia tak sama. Jadi yang tak sama tu kita biarkan. Dan awak juga boleh applykan konsep ini kepada nombor pemalar. Nombor pemalar tu tak boleh buat benda yang sama. Jadi ini kuasa 1, kuasa 1, kuasa 1. Jadi dia sama dan dia darab. Maka dia menjadi 3 kuasa 2 darab dengan 4. Bolehlah awak nak turunkan boleh ataupun awak nak tulis macam tu boleh tak ada masalah. Jadi dia tak sama. Bila kita tak sama, kita jangan usik dia. Okey tak? Dina dengan Kristina, boleh?
Boleh Dina? Okey, alright, bagus. Kalau dia tak sama, kan mesti kita apa kata? Hanya selesaikan yang satu dia. Okey, saya bagi lagi satu. Saya bagi satu lagi. Satu lagi tahu sini. Saya bagi y tambah z, y tambah z, y tambah z, y tambah z. Boleh tak? Y tambah z, y tolak z, y tambah z, y tolak z. Dapat apa? Okey, Hazrin Adam kata y tambah z kuasa 2, y tolak z kuasa 2. Amin pun dapat jawapan yang sama. Yes. Dan Kristina pun, awak dah memberi jawapan yang betul. Ya, betul Hazrin. Yes, itu dah jawapan dia. Betul. Itu dah jawapan dia. Sebab bila darab, okey, bila darab dia tak kisah. Macam saya dulu saya cakap kan, 2 darab 3 sama juga dengan 3 darab 2 kalau awak ubah susunan. Okey, jadi kalau awak tak ubah susunan pun tak apa. Tapi saya nak tunjuk kat awak lah. Jadi saya akan ubah susunan dia. Sebenarnya kalau awak tak ubah susunan pun tak apa. Awak terus jawab pun boleh. Tapi untuk pembelajaran saya akan tunjuk satu-satu. Sebab dia darab kan, jadi awak tekan tempat pun tak apa. Okey, jadi hanya ni sama juga dengan ni sama juga dengan ni. Jadi tambah z kuasa 2 dan y tolak z kuasa 2. Oh, yes. Itu konsep dia. Apabila kita mempunyai ungkapan yang sama dan bila kita darab, awak tengok dekat kuasa dia akan tambah kuasa dia. Jadi, kalaulah andai kata saya ubah sikit soalan dia, saya kata ini adalah kuasa 2 dan ini adalah kuasa 3. Okey, ini tak ada. Ini kuasa 1 kuasa 1 biasa. Okay, jadi ia yang akan dapat. Ini saya ubah sikit. Jadi y tambah z 2 tambah 1 y tolak z 3 tambah 1 4. Itu konsep. Okay. Bila dia melibatkan ungkapan yang dia, bila ianya adalah ungkapan yang sama dan ianya didarab, maka yang kuasa tu kita tambah. Okey, sekarang kita masuk ke ini before latihan. Boleh awak boleh macam latihan tambahan awak. Okey. Betul sebenarnya. Benda ni sebenarnya kita dah buat dah tadi. Saya dah tunjuk, tapi itulah saya sepatutnya buat satu-satu, tapi saya tak jawab. Jadi saya dah belajar. Jadi dia kata apa? Dia tulis, dia suruh tulis setiap yang berikut dalam pendaraban berulang. Jadi pendaraban berulang maknanya kita darabkan ungkapan yang sama. Kalau kita boleh mampatkan ini kepada ini, kita juga boleh kembangkan ini kepada ini. Dia work both way. Dia boleh dua-dua pun boleh. Yang kita baru buat tadi panjang, kita tuliskan. Tapi sekarang
Yang kecil ni depan jantan. Boleh. Jadi itu yang dia nak suruh awak buat. Jadi kalau awak tengok latihan 9A kan. Kalau awak buat seperti ini. Dia bagi awak A kuasa 2. Jadi awak pun sudah tahu ianya adalah A, A. Ataupun atau kalau awak nak buatkan kurungan untuk diorang pun boleh. Ataupun awak nak tulis A darab A pun boleh. 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 Tapi itu untuk ungkapan yang ada satu ni je. A. Tapi kalau macam ni, jangan tak buat kurungan tau. Apa kurungan? Kalau yang macam kita baru buat tu, awak tak boleh tulis macam ni. Tak boleh. Tak boleh tulis macam ni. Kalau awak tulis macam ni pun tak boleh. Masih lagi tak boleh. Awak kena kurungkan dia. Baru boleh. Kalau awak just tulis darab tanpa letak kurungan, tak boleh. Tak boleh. Dia akan membawa maksud yang berbeza. Tapi saya rasa saya tak nak olah yang tu. Tak nak olah tu. Saya cuma nak cakap kalau ini melibatkan kurungan, pastikan awak juga melibatkan kurungan. Tapi kalau dia tak melibatkan kurungan, macam ni ada satu je apa kata pemelibat, maka ikutlah awak nak tulis macam ni boleh, awak nak kurungkan boleh, awak nak darab macam ni boleh. Tapi kalau saya lah tak, saya pilih kot, tak tahu lah, saya pilih atau saya pilih, tak, saya pilihkan sebab saya masih malas nak tulis, lagi sikit lagi bagus. Okay, alright, kalau tak ada apa-apa soalan, teruskan dengan latihan 9 B, C, D dan E. Kalau ada soalan boleh tanya, kalau tak ada soalan teruskan. Sila. Boleh. Ya, apa dia ambil? Apakah? Guna buku apa? Guna modul. Awak dah ada modul tak? Modul. Awak dah ada modul ke belum? Alamak, cik dah bagi jawapan. Tak boleh. Okey, guna modul apa? Okey, sekejap. Okey, tak apa. Kalau yang lain-lain, kalau awak tak tahu saya cerita pasal apa, guna buku apa, dia apa, tanya tau. Sekejap, Amin, kejap. Okey, ni link dia. Okey, simpan link ni elok-elok tau, sebab kalau awak tekan link itu, ianya hanya ada satu nota, iaitu bab 5 lah, bukan nota lah, modul. Dia hanya ada satu modul, iaitu modul kita tengah belajar. Nanti bila kita habis ni, kita akan masuk bab 6, saya akan masukkan modul bab 6 dalam folder yang sama. Jadi awak simpanlah link tu elok-elok. Tapi awak jangan risaulah, kalau awak terhilang pun link tu saya simpan. Tak ada masalah, awak boleh minta kemudian. Okay, alright. Buka dulu link tu. So, cuba jawab. Kalau ada printer, boleh print lah. Tapi pada saya kalau tak print pun tak ada masalah. Okay je. Mana yang awak selesa? Mana awak selesa buat. Pun sama tak macam saya cakap tadi, itu pun berkaitan dengan pilihan. Buat awak lah. Macam mana awak rasa baik awak buat.
Okay, siapa-siapa yang dah dapat jawapan, boleh try, post, tengok apa jawapan awak dapat. Okay. Alright. Kita malu okey 3 kali Oh, macam tu Okay, B bukan tambah Mungkin awak tersilap kot. boleh, saya faham. Okay, cuba yang B tu saya rasa awak tertypo kan, betul tak? Bukan tambah Sebenarnya kalau awak malas pun, awak tak buat darab pun, awak tulis B pun betul. Betul. Okay, jadi Haji Adam dah bagi jawapan dan jawapan tersebut apa betul. Jadi yang pertama ni, awak boleh tulis macam ni, boleh tidak boleh, ataupun kalau nak tulis B pun boleh. Okey, tak ada masalah, sama je. Mau masuk yang sama. Tapi bila melibatkan kurungan, awak kena pasti awak tulis kurungan tersebut. Walaupun awak nak tulis macam ni. Pastikan awak tulis kurungan tersebut. Ataupun tak payah tulis darab lah. Ini terpulang kepada pilihan masing-masing. Jadi, yang hasil tulis 2 kali. Betul lah tu. 3 kali. 3 kali. Senang. Ulang pada dia. Sama. That's why. That's why. Dan itulah that's why. Okay, pada dulu. Kalau siapa yang menjawab itu, saya start semua tu. Bila sepatutnya tak susah, tapi kalau awak ada soalan tanya je. Jangan takut. Okey, sekarang kita akan masuk ke contoh 10 dan contoh 10 ni lah contoh 10 ni masih basic, tapi kalau exam awak ni dah dia akan tanya soalan yang macam buku macam contoh 10 ni kalau ada peperiksaan awak. Sana padam 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Untuk 10. Tiga A B pasal 2 darab dengan 2 A pasal 2 dengan B. Okey. Ini konsep ini saya dah tunjuk
Dia sama konsep yang macam ini. Yang saya tanya awak, aku saya bagi y tolak y tambah z, y tolak z, y tambah z, y tolak z. Konsep dia sama dengan yang macam saya tunjuk dekat sini. Awak hanya darabkan dengan ungkapan yang sama sahaja. Jadi y tambah z, kuasa 1 akan dapat 2. Kuasa darab dengan y tolak z, kuasa 1 akan dapat 2. Okey, jadi dekat sini pemalar boleh darabkan dengan pemalar. Dalam hal ni pemalar tu dia special sikit lah. Dia special sikit sebab apa? Sebab pemalar boleh darabkan dengan pemalar. Jadi 3 darab 2 dapat 6. A ini 1, ini 2 dapat 3. B ini 2, ini 1 dapat 3. A dengan A, B dengan B. Saya beri contoh lagi. Contoh lain adalah 2A didarab dengan 4AB. Dapat apa? Pemalar mestilah dengan pemalar. Jadi 2 darab 4 macam biasa dapat A 1 dengan 1 dapat 2. Dan B adalah B 1 dapat. Okey. Ini contoh. Okey. Hanya boleh ubah yang sama saja, kita akan sekali dia. Jadi sekali macam mana tengok kuasa dia. Tambah dekat kuasa dia. Kalau tak ada soalan, saya nak awak cuba datang 10A, B dan C. Cuba buat. Kalau ada soalan, boleh tanya. Boleh tanya sekarang. Sebab part ni yang penting dalam ungkapan algebra. Ini dan selepas ini, sebab selepas ni kita cerita pasal bahagi. Bahagi, Tak soalan ni? Tak ada apa-apa soalan? Okey, alright. Okey, kalau macam tu, teruskan. A, B, C. Dan 10. Pemalar dan macam biasa. Yang pun boleh ubah, tengok geng dia. Kalau ada geng, tengok kuasa dia. Dia akan tambah. Kalau macam ni, single tak ada geng, pilih sebalik. Sekejap. Okay. Okey, Christina dah ada jawapan. Yang pertama adalah 18A kuasa 2B. Lepas tu 10A B kuasa 3 dan 12B kuasa 3 Q kuasa 2. Okey, Hazrat Adam. Jawapan yang sama macam Christina. Okey, jawapan Hazrat Adam sama dengan Christina. Okey, yang lain-lain?
Sama. Okey, Dina sama. Okey, Nurul Akil sama. Sofia sama ya, Amin, Ahmad Irfan, Benjamin, okey. Sama. Okey, part ni penting. Adina sama ya, okey. Siapa lagi? Siapa lagi yang tak confirmkan? Nabihan okey. Aisyah, Rustam, Ain Fatina, okey eh. Okey, sebab apa? Sebab part ni yang penting. Di Zikri, Cikgu Arab, okey. Okey eh, Aisyah okey. Alright. Part ni penting. Bila kita darab, dia akan tambah. Okey, sekarang awak pergi ke muka surat seterusnya. Ini kita cerita bahagi. Okey, dua ni lah yang pada pandangan saya, dua ni lah benda yang penting dalam ungkapan, saya tulis ungkapan je, ungkapan algebra. Dua benda ni lah, darab dan bahagi. Okey. Kalau darab, M darab M sama juga dengan M satu tambah satu lah, dengan 4 M maksud. Tapi bila dibahagi, cerita dia lain sikit, taklah lain banyak pun. Dia bertentangan. Dia akan jadi M satu tolak satu. Ini tolak yang ini. Sekejap, saya balik lagi. Itu je beza dia. Ini satu, dia tolak dengan yang ini. Maka awak akan dapat M kuasa kosong. M kosong. M kosong dalam kata lain satu. Saya ada dua cara untuk tunjuk kenapa M bahagi M dapat satu. Yang pertama awak ubah cara penulisan. M bahagi M kan dapat M per M. Jadi memandangkan dia nombor yang sama, awak boleh potong-potong supaya dia jadi satu dan satu. Ataupun awak ingat juga macam konsep ni lah. Contoh kalau kita ambil nombor nyata, kita ambil nombor nyata 7 bahagi 7 mesti dapat 1. 9 bahagi 9 mesti dapat 1. Jangan tak jelas. Jadi konsep macam tu lah. Jadi 7 bahagi 7 dapat 1. 9 bahagi 9 dapat 1. Negatif 2 bahagi negatif 2 dapat 1. Selagi awak bahagi diri dia, awak akan dapat 1. Jadi M bahagi M dapat 1. Okey, tapi ini yang saya nak cerita. Mungkin ini baru untuk awak, mungkin tak baru, saya tak pasti. M kuasa kosong. Okey. Ini fakta ni awak pegang sampai bila-bila pun. Apa-apa sahaja kuasa kosong akan dapat 1. Apa-apa sahaja. Kuasa kosong ke, negatif 1 kuasa kosong ke, Z kuasa kosong ke, 1/3 kuasa kosong ke, semua dapat 1. Macam mana awak nak test? Kita test lagi. Kita boleh test yang ini. Kita boleh test lagi. Okey, tadi saya cakap kuasa adalah ini simbol yang ini. Simbol ini. Tak mana. Ini simbol kuasa. Okey, simbol kuasa. Okey, jadi
Cuba awak tekan 2. Okey, tekan 2. Lepas tu tekan simbol kuasa. So tekan kosong. Sorry. Okey, macam tu. 2 kuasa kosong. Awak tekan sama dengan dapat 1. Okay. Lepas tu awak try lah juga. Awak try 150,000 ke 100 juta kan. Bukan saya tulis. Okay, 155,0115 dikuasakan dengan kosong. Apa-apa? Asli dapat 1. Okay. Jadi point is, apa-apa kuasa kosong, baik dia boleh ubah ke, baik dia pemalar ke, dia akan tetap dapat 1. Tapi bukan ni yang saya nak fokuskan sebenarnya. Saya nak fokuskan dekat sini. Saya nak fokuskan yang ni sebenarnya. Saya nak fokuskan yang tolak. Tapi ini info ekstra untuk awak. Apa-apa kuasa kosong mesti 1. Baik dia nombor pemalar ke, baik dia pemboleh ubah ke, baik nombor dia berjuta-juta, kalau kuasa kosong tak 1. Dan jangan tanya saya kenapa. Itu je. Saya boleh cerita kat awak yang kuasa kosong sama dengan 1, tapi jangan tanyalah sebab saya punya knowledge, ilmu pengetahuan saya tak sampai ke situ. Saya tak boleh nak explain. Okey, awak just tahu macam tu je. Awak just tahu apa-apa kuasa kosong mesti 1. Okey, tak apa. Anyway, yang saya nak fokuskan adalah bahagi. Jadi, kalau saya cuba dengan yang lain, contoh M kuasa 2M dibahagikan dengan M. M saja. Okey, M saja. Jadi awak akan dapat M 2 tolak 1 M. Dapat M saja. Okey. Ataupun mungkin awak ada pernah belajar yang potong-potong. Tapi saya kalau anak muda yang potong itu boleh je, tak masalah. Tapi ini konsep lah. Jadi potong macam mana? Ini kan 1 kan. Jadi 2 tolak 1, sini akan tinggal 1. Ini akan tu habis. Jadi M pasal M. Tapi ingatlah, bila dia bahagi, yang dia bahagikan ini maka dia tolak dia. Okey? Okey. Okey, jadi kita tengok contoh 11. Tengok contoh 11. Kalau nombor tu nombor pemalar, awak bahagikan macam biasa sahaja. Jadi kalau awak tengok dekat situ kan, dia ada 40 bahagi dengan 10. Jadi contoh 11 dia bagi 40 R kuasa 2S bahagi 10 RS kuasa 3. Okey, jadi untuk soalan ini kita ada 2 cara untuk selesaikan. Tapi saya akan tunjuk cara pertama, iaitu cara yang saya baru ajar awak tadi lah. Okay. Pemalar dengan pemalar, tak ada masalah, macam biasa. Jadi awak tekan kalkulator, 40 bahagi 10 awak akan dapat 4. Tekan kalkulator terus, pemalar dengan pemalar, 40 bahagi 10 akan dapat 4. Lepas tu awak pergi kepada R. Ini 2, ini 1, tolak 1. Lepas tu tengok S. Ini 1, ini 3, tolak 3. Jadi awak akan dapat 4 R S kuasa negatif 2. Apakah maksud kuasa negatif 2? Maksudnya dia akan berada di bawah S kuasa 2. Maksudnya. Itu pun satu benda baru kan untuk awak. Satu benda baru iaitu kalau awak ada Y kuasa negatif 3, maka ini akan jadi 1 per Y kuasa 3. Jangan duduk bawah. Negatif tu akan menyebabkan dia duduk bawah.
Okey. Negatif ni buatkan dia jadi bawah. Ni, kalau tengok S kuasa negatif 2, tengok tu bawah, negatif dah hilang. Maknanya negatif ni nak kata dia duduk bawah. Itu maksud negatif. Okey. Ini cara pertama. Cara pertama. Cara kedua. Cara kedua adalah awak susun dia jadi macam ni. 40 R kuasa 2S dengan 10 R S kuasa 3. 40 bahagi 10 akan dapat 4. Ini R kuasa 1 kan? Jadi ini ada 2 R, ini ada 1 R. Jadi dia dah tak ada, jadi tinggal 1. Ini ada 1 S, ini ada 3 S. Jadi dia dah tak ada, yang ini tinggal 2. Jadi apa yang tinggal? Yang tinggal ada R ke atas dan S ke bawah. Konsep potong ni, S kuasa 2. Konsep potong ni sebenarnya dia akan lebih nampak jelas kalau awak kembangkan dia punya pemboleh ubah. Maksud saya macam ni. 40 R S berkaitan dengan 10 R S S S. 40 bagi 10 biasalah 4. Ini maksud saya. R dengan R potong, tak ada dah. S dengan S potong, atas dengan bawah potong. Jadi apa yang tinggal? R dengan SS. Apa tu SS? S kuasa 1 tambah apa? 1 tambah 1, jadi S. Potong ni dia lagi nampak kalau kita kembangkan dia. Tapi kalau ada biasa tak kembangkan pun tak apa. Tapi konsep dia ini konsep dia. Konsep dia adalah bila dia dibahagikan, dia akan turun. Dia akan turun. Okey. Yang ni, dengan ini sama saja nak tunjukkan. Okey. Sekarang ni ada soalan berkenaan dengan cara ini? Berkenaan dengan cara ini, ada soalan? Tak ada ya? Yang lain-lain? Tak ada juga. Okey. Okey, tak ada. Okey. Okey, kalau tak ada, buat latihan 11A, B dan C. Okey, buat sekarang. Latihan 11A, B dan C. Kalau ada soalan, tanya je. Tanya je. Jadi, dua benda yang special yang awak belajar adalah kalau ini kuasa kosong, dia akan dapat satu. Apa-apa kuasa kosong dapat satu. Dan kalau ada negatif, contoh negatif 3, dia akan bawa turun bawah, tapi negatif dah satu. Negatif tu nak bagi tahu yang dia turun bawah. Jadilah daripada darab dengan bahagi. Daripada darab bahagi, ini dua fakta yang awak ingat. Saya tahu pasal benda ni kan, waktu saya yang A kuasa kosong kan, saya tahu benda ni waktu saya tingkatan 5. Believe it or not. Tentu peperiksaan percubaan SPM. Dan saya blur, tak boleh nak jawab. Sekali habis exam kawan saya kata, kuasa kosong kan dapat satu. Saya macam, oh iya ke? Saya test kat kalkulator. Awak bayangkan lah, benda ni saya tahu waktu saya tingkatan 5. Jadi sepanjang saya sekolah, saya buat apa saya pun tak tahu. Jadi awak jadilah lebih baik daripada saya.
Form 1 nak tahu pasal benda ni. Nanti insyaAllah form 2 pun awak akan jumpa lagi benda ni. Sebab benda ni belajar dari index. Apa? Dan belajar index.
Ada yang dah siap dan nak cuba? Selamat cuba, selamat cuba. Okey. Sofia dapat 3/2 S. S-nya dekat atas ke kat bawah? Okey, daripada cara awak tulis tu bawah ya. Okey, yes. Okey. Yang lain sama tak macam Sofia? 3/2 S. Oh, okey. T kosong, okey. Kalau kosong kita tak ada lah. 2RS, 2RS, 2RS. Okey, sebenarnya kan betul lah saya tiga yang masa dua kan. Okey, Kristina, yang B dan C awak saya rasa tak tepat ataupun saya salah buat kena bincang. Okey, saya lupa nak beritahu awak. Saya lupa nak beritahu awak. Ada satu benda. Lupa, sorry. Tak masalah. Okey, 6 dengan 4 awak akan dapat 3/2. Okey, tak ada masalah. T dengan T awak akan dapat 2/2. Cumanya sekarang benda tak ada tau. Benda tak ada tolak dengan S. Benda tak ada. Okey, bila dia tak ada, awak kena wujudkan sendiri. Awak kena wujudkan sendiri. Macam mana awak nak wujudkan dia? Ya. Saya bagi dia mouse sikit. Bahagi 4 T kuasa 2 S. Okey. Jadi sini tak ada S. Dia tak sama macam darab. Kalau darab, awak just boleh ambil je dekat sini terus letak. Tapi bahagi tak boleh. Mesti ada something tolak S. Jadi awak akan tambah S kuasa kosong. Kenapa S kuasa kosong? Kenapa? Sebab kita ikut dia S kuasa kosong sebab S kuasa kosong sama juga dengan 1. Apa-apa darab 1 dia tak kacau. Dia masih lagi benda yang sama. Apa-apa darabkan dengan 1 pun masih lagi benda yang sama. Jadi kewujudan S kuasa kosong ni takkan mengubah apa-apa dekat sini. Tapi kenapa saya wujudkan dia? So that saya boleh tulis kosong tolak 1. Itu sebab kenapa saya wujudkan dia. So saya boleh nampak kosong tolak 1. Jadi awak sepatutnya akan dapat T/2, 3/2 T kuasa kosong dan S kuasa negatif 1. Kita dah bincang apa-apa kuasa kosong adalah 1 dan S kuasa negatif 1 bermaknanya dia akan berada di bawah. Yes, betul. S kuasa 1, tapi kita tak tulis lah 1. Kemudian negatif ni bermaksud dia ada dekat bawah. Okey, itu yang pertama. Okey, jadi T kuasa kosong dengan T kuasa kosong tu awak boleh pemudahkan. Sebab kita tahu, kita dah sedia tahu bahawa T kuasa kosong adalah 1.
kita tahu T kosong adalah 1. Jadi dia tak kacau apa-apa pun. Jadi kalau saya nak tulis penuh lah, saya nak tulis balik, saya akan tulis 3/2 darab dengan 1 dengan S kuasa negatif 1. Jadi tak kacau, tak ada apa pun. Kita akan dapatlah 3/2 S. S nya akan pergi bawah sebab apa? Sebab ada ni. Okay. Yang ni okey tak? Yang saya cerita awal ni. Sebab awal nak tolak, dia tak ada benda yang tolak, jadi aku wujudkan dia sendiri. Kenapa S? Sebab saya nak tolak dengan S. Dekat sini tak ada S. Lepas tu saya wujudkan S. Kenapa kosong? Sebab kita tahu apa-apa kosong-kosong akan dapat 1. Maknanya dia tak akan kacau persamaan itu. Tak akan kacau. Okey. Alright. Jadi B pula. Okey, B dapat apa? Kristina. Kristina dapat 2RS. Yang lain-lain, B dapat apa? Sofia? Dapat tak B sekali? Kristina, awak mungkin nak tengok balik jawapan awak sebab ianya tidak tepat. Okay, Sofia dapat 2R/S. Yang lain-lain dapat tak macam Sofia? Ke awak ada jawapan yang berbeza? Dapat 2R/1S. Okey, pun boleh. Okey, Nurul Akil pun dapat sama. Okey. Okey, macam Hazil Adam bagi 2R/1S. Tak ada masalah. Boleh je tulis macam tu. Okey, Benjamin pun dapat sama Okey, jadi saya bincang. Jadi 8/4 macam biasa. Boleh kira manual, 8/4 2. Nak konformkan dengan kalkulator. Jadi dapat 2. Dan then kita ada R kuasa 3 tolak 2. Dan S adalah 1 tolak 2. Jadi orang akan dapat 2. 3 tolak 2 dapat 1. Dan 1 tolak 2 dapat 1. Jadi apa kita dapat? Kita akan dapat 2R/S. Tulis 1 boleh, tapi tak payah. Tak. Adalah lebih baik kalau tak tulis. Artinya tak S saja. Lagi better. Okey, Amin pun okey. Azril, yes, betul. Boleh. Jawapan aku tu boleh. Tapi tak sudah macam terlalu. Sebab dia nampak macam pelik. So, tinggalkan yes. Sebab apa? Sebab ini, dia dekat sini. Kalau nak tunjuk pun, yang satu ni S kuasa negatif 1 ni. Negatif dia akan bawakan dia turun. Jadi dia akan dapat 1 dekat sini. Je. Okey, dan akhir sekali. Okey, apa jawapan untuk yang terakhir? Kristina okey part ni. Sebab tadi awak jawab 2RS kan? Dia adalah 2R/S. 2R/S. Okay, Sofia dapat 1/3 M kuasa 2. M kuasa 2 tu saya rasa kat bawah Okay, Kristina. Okay, alright. M kuasa 2 tu di bawah. Saya rasa awak tertinggal satu lagi pembuli ubah. Cuba awak tengok balik. Cuba awak tengok balik. Kita tengok N. Okay. N tu dekat mana? Atas ke bawah? Okay, so Sofia kata jawapan adalah 1/3 M kuasa 1/3 M kuasa 2 tak apa, tak ada hal pun. So 1/3 M kuasa 2 dengan N. Semua kat bawah, satu je kat atas. Yang lain dapat tak? Dapat macam mana? Dapat lain ke? Dapat siapa ke? Okay, Dina dapat sama. Aisyah, okay, Aisyah dapat sama. Alright, bagus. Benjamin dapat sama. Okay, Aidina dapat sama. Rata-rata dapat sama. Okay, Aidina pun, Aidina Benjamin dapat sama. Okay, yes. Betul. Very good. Jadi kita simak. 3/9, kalau tengok kalkulator dia akan dapat 1/3. Okey. Lepas tu kita ada M 1
tolak dengan 3 dan M 2 tolak dengan 3. Jadi apa yang kita tinggal? Kita ada 1, 2, 3 M negatif 2, M negatif 1. Jadi memandangkan dia negatif, dia akan berada di bawah. Sebenarnya itu pun satu hal juga. Itu pun satu penulisan. Kalau awak tinggal macam ni pun dia tak salah tau. Betul, boleh. Tapi biasanya kita nak jawapan yang macam lagi sesimpel yang boleh. Walaupun kita nak hilangkan negatif. Jadi kita akan letak dia kat bawah. Kita okey, satu lagi, kita sedia tahu bahawa kalau formula ubah ni berada dekat tengah-tengah sini, ianya sebenarnya berada di atas. Okey, di sini berada di atas. Tapi sebabkan kita ada negatif, akan letak di bawah. Kita letak 1.3 M pasal 2 M. Sama juga sebenarnya kan, kalau ikutkan lah, kalau orang tinggalkan jawapan macam ni pun boleh. 2 pasal negatif 1 boleh. Tapi kebiasaannya kita try untuk yang paling, macam mana nak cakap, yang paling simple dan dalam matematik lah, yang paling simpelnya adalah tak ada negatif lah. Kalau boleh hilangkan negatif, tak ada negatif lah. Jadi maksudnya dia akan turun kat bawah. Tapi jawapan jadi pun tak salah. Andai kata awak terlupa dan awak tinggalkan jawapan macam ni, jawapan awak tak salah. Jawapan awak masih betul. Masih betul. Tapi dia lebih kepada cara penulisan. Jadi kalau ada negatif 1, turun ke bawah. Okay, alright. Okay, kita dah settle darab dan kita dah settle bagi. Okay, saya bagi awak lihat sampai 9.35 boleh? Saya bagi awak lihat sampai 9.35, kita akan sambung. Yang seterusnya dia melibatkan darab dan bagi sekali. Senang je, tapi tak apa, kita rehat sekejap. Okay, kita rehat.
Sorry. Okey, awak semua, jom kita habiskan sikit lagi. Cuma sebelum kita masuk ke contoh 12, saya nak tanya awak dekat sekolah sekarang dekat bab mana? Sebab saya nak agak-agak minggu depan kita nak buat apa. 4.5 tu maknanya separuh daripada bab 4. Okey, Dina dapat 5. Oh, bab 4 sebab. Okey, separuh daripada bab 4. Kristina bab 4, Dina bab 5, Iman bab 4, baru masuk bab 5. Okey. Okey, so rata-rata dekat bab 4 dan yang dah bab 5 tu pun baru masuk. Kejap Dina, bab 5 awak dah lama belajar ke macam mana? Ke baru masuk? Ke dah lama masuk? Baru masuk. Okey, alright, tak apa. Bab 10. Okey. Okey, tak apa. Mungkin macam ni lah, mungkin sebab cikgu ajar awak cepat so that sama ada cikgu awak boleh masuk form 2 punya subjek ataupun boleh buat dekat cepat. Okey, jadi minggu depan kalau kita, sebab ni tak boleh habis hari ni, tapi minggu depan, jadi even hari minggu depan pun saya tak akan masuk bab 6 lagi dah. Saya rasa baik kita buat ada. Okay, lepas tu masuk. Okey. Ini kali ini dia melibatkan darab dan bahagi. Okey, bila melibatkan darab dan bahagi, awak kena ikut dia punya turutan. Maknanya kalau darab, maknanya awak kena darab dulu, baru bahagi. Tak boleh P tolak 2, P tak ada, Q. Tak boleh Q 2 tolak 3 baru tambah dengan 1, tak boleh. Buat satu-satu. Maksud saya buat mengikut urutan. Daripada kiri ke kanan, mengikut urutan. Tapi yang bestnya, yang bagusnya adalah awak boleh buat sekaligus. Jadi kita tengok dekat pemana 6 darab 4, 24 bagi 12 dapat 2. Lepas tu kita tengok P darab tak ada. Okey, kalau tak ada, tak apa. Tolak 1 tolak 2. Sebab darab tak ada kan, jadi terus bahagi dengan P, terus tolak 1 tolak 2. And then Q 2, darab akan jadi tambah, bahagi akan jadi tolak. Itu yang bagusnya adalah kita boleh buat sekaligus. Maka apa kita dapat? Kita akan dapat 2 P kuasa negatif 1 dan Q kuasa kosong. Okey, jadi kita sedia tahu apa-apa kuasa kosong akan dapat 1 dan memandangkan P ada negatif, maka kita akan bawa dia 2. Maka akan dapat 2 over macam tu. Yang bestnya adalah awak boleh buat sekaligus, tapi mestilah mengikut daripada kiri ke kanan. Ini kalau mengikut apa yang kita belajar, ataupun kita boleh ubah susun dia lah. Maksudnya kita boleh tulis sebagai 6 PQ darab darab 4Q bahagi dengan 12. Ini 10Q kuasa 3. Jadi 6 darab 4, 24. 12 dapat 2. Tentu lah, sekejap, saya guna pen marker yang lain. 6 darab 4, 24 darab 12 dapat 2. Lepas tu, ini P dengan kat sini, tinggal 1. Q
Sini ada 3 kan. Sini pun 3. Jadi dia hilang semua. Jadi apa yang tinggal? Yang tinggal hanyalah 2 dan 3. Dia potong-potong ni lagi jelas lah kalau kita kembangkan dia lah. Kalau kita kembangkan dia jadi, maksud saya jadi macam ni. Maksud saya jadi macam ni lah. 6. Okey, 6 dalam 4 saya terus tulis dah 24. 6 dalam 4 terus tulis 24. P, Q, Q, Q. Lepas tu ada 12 kat bawah. P, P, Q, Q, Q. Jadi 24 bagi 12 dapat 2. Ini boleh potong ni. Ini ada 3, so ini pun 3 boleh potong. Apa yang tinggal? Dia tinggal 3. Kau nak kena potong-potong lah. Tapi kalau saya rasa, kalau saya lah, personally saya suka yang ni lah. Tapi kalau awak macam kat sekolah kan, yang awak dah masuk ke ataupun nanti cikgu awak bila masuk part ni, mungkin cikgu awak boleh terangkan teknik ini lebih baik daripada saya lah. Awak boleh guna, tak ada masalah. Okey je. Tapi saya prefer personally lah, saya prefer guna konsep ini lah. Kalau darat dah tambah, kalau kreatif dah tukar. Tapi kalau awak suka yang ni, teruskan, tak ada masalah. Okey je. Okey. Apakah itu per? Okey, saya tak faham. Adam, apakah maksud PERH star? Tadi apa saya tertinggal? Menunjukkan wow. Per. Okey. Kalau dalam masak, saya tak punya per. Tu pun saya juga. Kalau saya punya per, dia ada G. Macam macam per. Dia macam per. Ini ada emphasize dia macam per. Boleh. Okey. Dah hai. Tunjuk cepat sangat. Oh ya ke? Okey, sekejap. Saya nak tengok kamera sekejap. Kamera dia ni. Salah tercapuk-capuk. Sekejap tak pernah tulis per kat WhatsApp. Okey, yes. Tak senang. Okey, terus. Okey, latihan 12 kita buat sama-sama. Saya tunjuk dari sekali ni. Lepas tu saya nak buat cuba sendiri. Okey. Okey, ini latihan 12. 15 P kuasa 2 darab 2Q kuasa 3 bagi dengan 5 P Q kuasa 2. Okey, jadi pemana boleh terus kalian 15, awak tekan je kalkulator. 15 darab 2 dapat 30 bagi 5 akan dapat 6. Tekan je kalkulator terus. Tak ada masalah. Okey, lepas tu kita tengok dekat P kuasa 2 darab tak ada P, jadi dia terus tengok dekat sini, dia akan jadi tolak 1. Lepas tu Q kuasa 3. Okey, sini tak ada Q, tapi sebab dia darab tak ada masalah. Kalau bahagi tu yang awak kena wujudkan. Sekejap, bisa 1. Q kuasa 3 bahagi 2 tolak. Jadi kita dapat apa? Kita dapat 6 P kuasa 1 dengan Q kuasa 1. Kalau macam ni, dia tak ada masalah. Maksud dia, P kuasa 2 darab dengan Q kuasa 3. Maknanya kita boleh terus tulis sebagai P kuasa 2, Q kuasa 3. Dia yang jadi masalahnya, kalau dia ada bahagi. Kalau dia jadi bahagi,
Bukanlah masalah besar pun, tak besar pun. Kalau kita kata dia bahagi kan, okey, disebabkan kita bahagi dengan Q, maka kita kena wujudkan Q juga. Tapi ianya akan jadi kuasa kosong. Kenapa saya buat macam tu? Sebab kita nak tunjukkan yang dia ni adalah kosong tolak ni. Jadi dia akan jadi P kuasa 2, Q kuasa negatif 3. Jadi dapat P kuasa 2 per Q kuasa 3. Kalau dah tak ada masalah. Tapi kalau bagi macam ni, awak wujudkanlah Q. Kenapa Q? Sebab dia Q. Kenapa kosong? Sebab Q kuasa kosong adalah 1. Kita akan contoh. Tapi ada tak contoh lain? Saya tak rasa. Tak ada. Saya rasa contoh dia tak ada. Tak ada contoh macam tu. Tak apa, nanti saya cuba cek nanti lah. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, saya nak awak teruskan dengan B dan C. Kalau tak ada persoalan, teruskan dengan B dan C. Kalau ada persoalan, silalah tanya. Bertanyalah. Dua ni soalan terakhir kot. Sebab kita tak sempat untuk contoh 13. Tapi contoh 13 pun sama je. Sama macam contoh 12. Itu saja bagi data yang extra. Memang ungkapan algebra ni memang kena buat banyak. Itu biasa. Dia nanti akan ada bentuk yang pelik-pelik, tapi Allah mudahkan.
Yang pemalas tekan saja kita. Yang apa? Yang apa pembeli ubat tu buat macam tadi. Ini kita boleh buat sekaligus. Okey, Benyamin kata yang pertama adalah were you kuasa 2 bahagi 3. Dan yang kedua 6M kuasa 2 bahagi dengan M. N. Okey, awak mungkin kena semak balik. Yang B tu, 2U kuasa 2/3. Saya rasa awak tertinggal sesuatu. Cuba tengok balik. Saya rasa awak tertinggal sesuatu. Untuk B. Tapi yang untuk C tu pula, saya rasa awak terlebih sesuatu. Okey, cuba tengok balik. Cuba tengok balik. B awak tak dapat. Okey. Bunyamin 2U kuasa 2 V/3. Ya, itu betul. Sofia. Yang jawapan Bunyamin tu betul. Awak buat je salah satu. Apa yang ni menitekan kalkulator 12 kali 8 awak akan dapat 23. Lepas tu kita pergi salah satu U. 2 tambah 1 pula 1. Kan? Lepas tu V 2 tambah 1 pula 2. C6M per N. Okey, C6M N kuasa negatif 1. Ya, betul. Sofia dengan Iman yang C tu betul. Yes. Tapi yang ni B. Okey. Jadi 2/3. 2 tambah 1 tambah 1 dapat U kuasa 2. Jadi D saja. 2 tambah 1, 3, 3 pula. Dua-duanya di atas. Boleh je, boleh. Kalau awak tulis macam ni pun boleh. Ataupun awak tulis macam ini pun boleh. Kalau awak tulis dekat tengah-tengah. Sebab kita sedia faham kat tengah-tengah ni maksudnya dia dekat atas. Tapi kalau dia kat bawah, awak kena betul-betul tulis kira kat bawah. Dia buat kena jelas. Sofia, yang B ni boleh? Bunyamin dah betulkan? Jawapan Bunyamin betul? Okey, yang lain boleh? Dah dapat Okey, bagus. Okey, jadi C Iman kata 6MN kuasa negatif 1 betul dan Sofia kata 6M/N. Yes, dua-dua betul. Maksud dia Sofia suka letak kat bawah, saya pun akan letak kat bawah lah. Dan Iman dia suka kekal macam tu. Okey je, tak ada masalah. Okey, jadi kita akan berita 18 per 6 dapat 3. 3 dapat 2 dapat 6. 1 M ini 1, okey 1. Pula 2 tambah 2. Dan M pula 2 pula 3 tak ada lah. Dia dapat 6 M kuasa negatif. Betul. Satu dah dapat M saja. 1 tolak 2 jadi 1, 1 dan M 1. Okey, Iman tinggalkan jawapan sini pun okey. Tapi saya prefer jawapan dia macam ini. Waktu buat. Ini saja.
Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita berhenti kelas kat sini. Kalau ada soalan, boleh stay untuk tanya. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menikah insyaAllah. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, sama-sama. Sama-sama. Okey. Alright, sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama-sama. Okey, waalaikumsalam. Okey. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam. Okey. Esok saya bagi dia proses dulu. Alright. Okey. Okey, sama. Bye. Irfan insyaAllah. Okey, bye Man. Okey, sama.